Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang saya lihat dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Datuk Wan Saiful Wanjan. Apabila hari ini saya lihat kenyataan itu seolah-olah memberi amaran kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Kenyataan dia adalah Anwar diminta jangan pilih kasih, lindungi toke PHDAP. Apakah maksud yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini? Jika Datuk Wan Saiful rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah melindungi toke-toke PH ataupun toke-toke DAP ini, mungkin ini adalah kerja yang dibuat oleh kerajaan yang Wan Saiful sendiri pernah duduk dahulu. Kita juga tahu, rakyat Malaysia ni juga tahu bahawa orang seperti Datuk Wan Saiful ni hidup senang lenang dengan jawatan, dengan pangkat apabila berada dalam kerajaan Perikatan Nasional itu, bila menjadi kaki ampu. Saya mengkritik ini kerana saya sebagai rakyat berhak untuk nak bercakap tentang isu ini. Kerana yang merasa susah adalah kami. Datuk Wan Saiful tak apa. Dia makan gaji buta. Dia mendapat impak daripada apa yang dia dah lakukan dengan pengkhianatan itu. Hari ini, dia nak bercerita tentang harga barang naik. Dia nak cerita tentang melindungi toke-toke ini. Saya nak cerita, harga barang naik disebabkan oleh masalah siapa? Oleh disebabkan perkara ini berlaku apabila kita tengok inflasi melanda negara. Kita tahu apabila lonjakan nilai antara pertukaran wang itu sudah pun melonjak dan akhirnya berlaku inflasi itu disebabkan oleh berlakunya kestabilan politik yang rapuh. Apabila berlakunya kerajaan pintu belakang yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketuanya parti yang Wan Saiful ini duduk. Jadi Wan Saiful ini juga berkedudukan dengan mereka ini. Ini hakikat dia. Kita tengok keadaan ekonomi kita ini parah adalah disebab kerapuhan politik ini, disebabkan pintu belakang yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan penggerak dia adalah parti PAS yang diketuai oleh presidennya yaitu Hadi Awang ni. Mereka sama-sama. Jadi yang mendapat impak dia adalah rakyat. Kesusahan yang Datuk Wan Saiful ni nak katakan ini bukan ke dia, ke kami rakyat. Harga telur naik. Yang nak merasa harga telur, kalau harga nak jadi RM10 pun kami yang rasa. Kalau harga RM10 sebiji, Datuk Wan Saiful nak rasa apa? Makan gaji puluh-puluh ribu, entah-entah ratusan ribu. Dapat geraran lagi. Apa jasa dia? Tak ada. Penjawat awam yang bekerja setengah mati, peringkat tertinggi, pegawai kanan, tak dapat geraran. Datuk Wan Saiful sekejap je duduk dalam kerajaan perikata ni. Tak dapat. Terpulanglah itu individu kamu punya pribadi. Tetapi isunya yang nak merasa impak dia. Kamu nak cerita harga simen naik. Nak harga ni barang naik. Itu adalah disebabkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awalnya. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin rakus. Rakus nak jawatan. Rakus nak jadi Perdana Menteri. Akhirnya yang susah rakyat. Hari ini sibuk lagi nak jadi Perdana Menteri. Mengikut pintu belakang. Jadi Perdana Menteri tepilah hari ini. Perdana Menteri SD. Jadi hari ini tak payahlah Datuk Wan Saiful nak membuat kenyataan-kenyataan yang pada saya songsang lah. Kamu yang ngamalkan perkara ini, lepas tu kamu nak tuduh orang. Waktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, orang nak bersuara, tak boleh. Hari ini bagus dia, orang bagi dia bersuara. Kita bagi dia bersuara. Tetapi saya sebagai orang parti juga, saya akan menjawab apa yang dia hujahkan. Kerana apa? Kerana orang seperti Datuk Wan Saiful ni perlu kita bagi pengajaran. Kerana orang seperti ini seperti orang tongong yang dia tak faham, nak menyalahkan orang lain. Harga simen naik disebabkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana kerapuhan kerajaan yang lepas, sehingga kan lonjakan nilai dolar tu kalau kita tengok menakutkan. Dulu dolar kita boleh ikat di 3.8. Kalau $1 bersamaan dengan RM3.80. Hari ini dolar RM4 lebih. Tetapi apabila kerajaan baru ni naik, iaitu kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kerajaan perpaduan ini, akhirnya dolar itu ada peningkatan penurunan. Tetapi takkanlah dolar tu nak turun terus kepada 3.8 lagi. Ataupun dolar Singapura tu nak turun kepada macam dulu 2.3, 2.4 lagi. Dia mengambil masa, mengambil waktu yang lama. Dan begitu juga dengan harga-harga barang ni. Jika Datuk Wan Saiful rasa
hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tu nak jadi Perdana Menteri. Hari ini juga harga barang naik, turun. Hari ini juga semua benda yang dia nak fikirkan boleh dilaksanakan. Kerajaan di atas Sri Muhyiddin Yassin tak boleh laksanakan. Apakah kamu nak merasakan bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu kerajaan yang tidak gagal? Kerajaan yang bagus? Dan tentu kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin inilah kerajaan dalam negara Malaysia ni yang akan dikenang dalam sejarah bahawa kerajaan yang gagal satu hal. Kerajaan pintu belakang. Kerajaan dia dengan Datuk Ismail Sabri ini sama 2x5. Kerajaan yang bukan daripada mandat rakyat. Bukan daripada kita bertanding menang, parti komponen menang. Walaupun hari ini kerajaan perpaduan, tetapi sekurang-kurangnya apa yang kita lihat adalah diterajui oleh parti yang komponen terbesar, iaitu Pakatan Harapan. Barulah dia cari gabungan dia. Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menjadi Perdana Menteri dengan 73 ahli parlimen, lepas tu sibuk nak panggil SD. Apakah ini yang dikatakan demokrasi? Inikah kerajaan yang patut kita bentuk? Jadi jedahlah, tak payah mabuk lah. Saya ingat Datuk Wan Saiful ni pun dah mabuk ketum. Sebab dia fikir apa yang nak dibuat hari ini terus siap. Kamu nak menekan Perdana Menteri hari ini, kamu silap orang lah Datuk Wan Saiful. Saya rasa orang seperti Datuk Wan Saiful ni perlu juga SPRM pergi siasat dia. Kerana dia juga berada dalam kerajaan, dia duduk dalam PTPTN. Kita tengok banyak sangat mulut-mulut diorang ni. Apa yang dia nak dengki jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang baik. PHS baru saja ambil kerajaan. Tidak mungkin PHS ada kroni yang banyak yang kaya raya. Kita kena tahu kerajaan yang terdahulu mungkin mereka ada kroni ataupun mereka yang banyak mempunyai kawan dengan toke-toke. Tapi pada saya lah, Pakatan Harapan, kita tengok macam mana kita nak move hati kita apabila pilihan raya ni sudah jelas. Kita tak ada dana. Kita bendera pun susah. Tetapi Perikatan Nasional kita tengok betapa hebatnya mereka. Kita dengar ahli-ahli parlimen dia semua dah boleh bagi 50,000. Itu kata dia 50,000. Lepas tu bendera dia siapkan. Anggota parti dia pun dia bayar deposit dia. Jadi berbeza dengan Pakatan Harapan. Bukan ada duit pun. Jadi bagaimana kita nak menang banyak kerusi itu satu hal. Tetapi kerana rakyat melihat, rakyat merasakan bahawa Pakatan Harapan itu boleh untuk menjadi kerajaan ataupun boleh untuk kita menangikan kerusi mereka kerana tokoh-tokoh yang ada itu dipercayai, maka boleh menang. Bukan macam Perikatan Nasional yang mana PAS yang ada di dalam tu, kerajaan yang mereka menang ni semua kerusi-kerusi yang banyak majoritinya daripada negeri pimpinan PAS. Sebab itu PAS boleh dapat kerusi lebih kali ini. Dan mereka tabur akan fitnah itu di rata-rata tempat. Dan akhirnya kita lihat hari ini. Inilah kerjanya Perikatan Nasional ni, bagaimana nak jadi satu pembangkang yang baik lepas ini untuk check and balance. So saya malas nak merepek panjang isu Datuk Wan Saiful ni. Saya harap rakyat luar pun lebih faham dengan orang yang kemaruk ni. Kemaruk nak jadi nak gila kuasa ni. Dia ingat dia menang ahli parlimen tu, dapatlah jadi menteri. Sekali meleset, dah jadi pembangkang pula. Jadilah pembangkang selama-lamanya. So itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.